warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama sekali Ustazah nak perkenalkan nama Ustazah Amirah. Jadi Ustazah akan menggantikan Ustazah Atikah kamu untuk 3 bulan. Ustazah akan mengajar subjek pendidikan teras Islam bagi tahun 5. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan bahagian tauhid. Kepada pelajaran yang pertama iaitu memahami dan menghafaz Asmaul Husna. Apa yang kamu faham dan apa yang kamu tahu tentang Asmaul Husna? Okey, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Allah mempunyai 99 nama. Jadi barang siapa yang menghafaz Asmaul Husna, ia akan mendapat ganjaran pahala. Dan barang siapa yang menghafaz dan mengetahui makna dia, makna Asmaul Husna ni, makna nama-nama Allah ni, dia akan dapat mempertingkatkan lagi keimanan dan dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Kamu dapat lihat, kamu boleh tengok di buku teks muka surat 1, surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mendustakan nama-nama Allah. Okey, jadi mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Jadi kita ni, kamulah sekarang kamu tengah belajar pelajaran pertama tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah ini adalah nama-nama yang baiklah, nama-nama yang mulia. Jangan kata bila ada orang kata nama-nama Allah tu macam nama-nama kita je. Tak. Itu mereka mendustakan nama-nama Allah. Jadi orang yang ni dia akan dapat balasan yang setimpal lah, yang tak elok lah kalau kita amalkan, kita faham, kita hafaz nama-nama Allah. Balasan yang kita dapat balasan yang baik. Kalau orang tu mendustakan, maka dia akan dapat balasan yang tidak baik. Seterusnya, mari kita lihat nama-nama Allah yang kita akan pelajari. Kita ada 11 nama Allah di sini. Yang pertama, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim bermaksud Allah yang maha membalas. Kemudian Al-Afu. Al-Afu bermaksud Allah yang maha pemaaf. Walaupun kita buat kesalahan besar mana pun, tetapi kalau kita buat solat taubat, kita berdoa minta keampunan, kita akan mendapat kemaafan. Allah itu maha pemaaf. Seterusnya Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf adalah Allah yang maha pengasih. Seperti yang kita tahu, Allah ini maha pengasih. Kasih akan hamba-hambanya. Seterusnya Al-Mumi'. Al-Mumi' bermaksud Allah yang maha mematikan. Allah itu yang berkuasa untuk mematikan setiap hambanya, setiap makhluknya, setiap ciptaannya. Kemudian Al-Majid. Allah yang maha gemilang. Allah itu yang gemilang, walaupun kita cakap ada manusia ni dia hebat, dia macam ni. Tetapi hanya Allah yang paling terhebat, yang maha gemilang. Seterusnya Al-Hayyu. Al-Hayyu bermaksud Allah yang maha hidup. Jadi Allah ini sentiasa hidup. Allah tidak mati dan Allah tidak ada permulaan. Kalau manusia macam kita, ada permulaan hidup kita. Dan kita ada pengakhiran hidup. Tetapi Allah itu maha hidup. Allah hidup selama-lamanya. Allah kekal selama-lamanya. Kemudian Al-Wahid. Al-Wahid ni Allah yang maha esa. Apa maksud esa? Esa itu adalah satu, tunggal. Allah itu tunggal dan tidak berbilang-bilang. Kalau manusia, makhluk ciptaannya berbilang, beranak pinak. Tetapi Allah itu satu sahaja. Al-Qayyum. Apa maksud Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah Allah yang maha berdiri sendiri. Kenapa Allah yang maha berdiri sendiri? Kerana Allah itu tidak memerlukan bantuan dari sesiapa pun. Tidak memerlukan bantuan dari
makhluknya. Kalau manusia memerlukan bantuan, contohnya macam kamu pelajar, kamu memerlukan bantuan orang untuk buat homework. Contoh kamu tak faham matematik nak buat macam mana, kamu mesti perlukan bantuan ibu bapa kamu atau guru kamu. As-Samad. As-Samad adalah yang maha diperlukan. Kenapa yang maha diperlukan? Okey, kerana kita manusia, makhluk-makhluk di muka bumi ini, hambanya di muka bumi ini memerlukan pertolongan dari Allah. Okey, seterusnya Al-Wajid, yang maha mendapatkan. Yang terakhir Al-Qadir, yang maha berkuasa. Kenapa? Okey, kerana Allah itu sahaja yang berkuasa menentukan segalanya atas kehendaknya. Okay, kita tak kisahlah manusia atau sesiapa pun tidak berhak dan tidak berkuasa untuk menghalang kehendak Allah. Jadi hanya Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Untuk pelajaran yang kedua dia ada 6 unit. Tapi untuk hari ini kita akan belajar 2 unit sahaja. Okey, yang pertama unit 1. Okey, kisah ringkas Nabi Shu'aib alaihi salam. Okey, jadi Nabi Shu'aib diutuskan oleh Allah kepada kaum Madian. Okey, kamu kena ingat, okey, kalau Nabi Shu'aib diutuskan kepada kaum Madian. Jadi kaum Madian ni adalah kaum yang menyembah berhala. Okay, mereka bukan Islam, mereka menyembah berhala dan sering kali menipu di dalam urusan berjual beli. Okay, contohnya macam riba lah. Okay, contoh kamu beli dengan orang A RM1. Kemudian kamu nak jual kepada orang B RM10. Okay, itu dah jadi satu penipuan di dalam perniagaan. Okay, kemudian Nabi Shu'aib mula menyeru, mengajak kaum Madian untuk menyembah, untuk mengikut ajaran Allah, ajaran agama Islam lah. Okay, tetapi seruan Nabi tidak diendahkan oleh kaum Madian. Malah kaum Madian ni dia baginda mengugut Nabi Shu'aib untuk mengusir Nabi Shu'aib dari Madian. Okay, mengusir ni maksud menghalau Nabi Shu'aib dari Madian. Okay, tetapi Nabi Shu'aib tetap bersabar. Okay, kesabaran seorang Nabi ini sangat tinggi. Nabi Shu'aib tetap bersabar dan teruskan untuk menyebar ajaran Allah. Kaum Madian tetap mengingkari seruan Nabi Shu'aib. Kaum Madian tidak mengendahkan langsung seruan Nabi Shu'aib. Jadi sampai satu tahap Nabi Shu'aib berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Okey, jadi Allah pun menurunkan bala bencana ke atas kaum Madian sehingga memusnahkan mereka. Jadi apa bencana, apa bala yang Allah turunkan? Okey, iaitu udara panas yang berterusan. Kita ni pun walaupun udara yang panas sikit-sikit pun kita dah rasa baham, betul tak? Okay, tapi ketika zaman ini udara panas yang berterusan dan disusuli, diikuti dengan gegaran gempa bumi yang sangat dahsyat. Gegaran yang berlaku tu ia sangat dahsyat sehingga memusnahkan kaum Madian. Yang tinggal hanyalah Nabi Shu'aib dan pengikutnya. Jadi begitulah kisah ringkas tentang sejarah Nabi Shu'aib. Seterusnya kita tengok unit 2 iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi kisah Nabi Musa ni adalah antara kisah yang boleh dikatakan famous yang orang selalu bercerita. Jadi kita tengok Nabi Musa dilahirkan dalam kalangan Bani Israel iaitu pada zaman pemerintahan Fir'aun. Jadi Nabi Musa dilahirkan pada zaman pemerintahan Fir'aun dan baginda adalah dari kalangan Bani Israel. Okey, jadi pada ketika itu Fir'aun memerintahkan supaya semua bayi lelaki dibunuh. Okey, kerana Fir'aun ni dia mendapat ura-ura bahawa akan lahirnya seorang Nabi, seorang Rasul.
Jadi diperintahkan untuk dibunuh semua bayi lelaki. Namun Allah telah menyelamatkan Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam ini dibesarkan oleh Asyah. Siapa itu Asyah? Asyah adalah isteri Fir'aun itu sendiri. Jadi setelah meningkat dewasa, Nabi Musa alaihi salam telah menyeru Fir'aun dan kaum dia, pengikut-pengikut dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya seruan Nabi Musa alaihi salam telah ditentang oleh Fir'aun dan pengikutnya. Malah Fir'aun mencabar Nabi Musa untuk berlawan sihir dengannya. Jadi Nabi Musa alaihi salam, terimalah. Terima, dan Nabi Musa dapat mengalahkan ahli sihir Fir'aun dengan mukjizat yang baginda dapat. Jadi apa dia mukjizat Nabi Musa adalah tongkat baginda, tongkat yang Nabi Musa pegang bertukar menjadi seekor ular yang sangat besar, dan ular itu telah menelan semua ular sihir Fir'aun dan pengikut dia tadi. Fir'aun ni dia tak dapat terima kekalahan dirinya. Dia berasa tidak puas hati atas kekalahan, lalu Fir'aun ini mengikut dan memburu Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya sehingga ke Laut Merah. Kamu pernah dengar tentang Laut Merah? Jadi sampai sahaja di Laut Merah, dengan izin Allah, Nabi Musa alaihi salam berjaya membelah Laut Merah. Dan dengan menggunakan mukjizat dari tongkatnya. Maka menyeberangilah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Baiklah, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah ajarkan pada kamu dan apa yang kita belajar hari ini akan dapat kamu terima dalam keadaan yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.